Okay, Assalamualaikum. Awak semua dah buat latihan di live worksheet. Jadi sekarang kita nak bincang jawapan sama-sama. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung? Okay, kanta cekung ni ciri imej dia sama tau. Dia tak berubah. Okay, yang berubah adalah ciri imej untuk kanta cembung. Ciri imej kanta cembung akan berbeza jika kedudukan objek dia berbeza. Awak tengok ni. Semua tak sama. Kenapa tak sama? Sebab ni. Dia ubah-ubah kedudukan objek. Tetapi, untuk kanta cekung, awak ubahlah kedudukan objek dia pun. Ciri imej dia tetap akan sama. Dia akan maya, tegak dan dikecilkan. Walaupun kedudukan objek tu, dia ubah, berbeza. Contoh kat sini. Kat sini kedudukan objek dia jauh daripada 2F. Kat sini kedudukan objek dia antara F dengan pusat optik. Tapi ciri imej dia tetap sama kat sini. Iaitu maya, tegak dan dikecilkan. Jadi jawapan nombor 1 of course lah maya, tegak dan dikecilkan. Jawapan dia A. Okey, kemudian soalan nombor 2. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk pada kanta cembung. Panjang fokus kanta cembung tersebut ialah F. Okey, dia kata di manakah objek harus diletakkan supaya kita dapat imej nyata, songsang dan dibesarkan. Okey. Macam biasalah, ni sebenarnya sepatutnya awak hafal lah. Dia kalau nyata, songsang dan dibesarkan, kedudukan objek adalah di antara F dengan 2F. Okey. Jadi mana? Antara F dengan 2F adalah C. Jadi jawapan dia C. Okey. Next, soalan nombor 3. Rajah 1 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung. Apakah ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung tersebut? Okey, kalau ada soalan macam ni, senang, boleh lukis je. Okey. First, daripada atas objek pergi ke paksi kanta. Lepas tu kena lalu titik fokus. Okay, kemudian daripada objek lalu pusat optik. Okay, yang ni kita tahulah dia takkan bersilang. Okay, bila dia takkan bersilang ni, of course dia kena tarik ke belakang untuk kita dapatkan titik persilangan. Okay. Imej dia sini. Jadi imej ni kita tahu dia lebih besar, dia tegak, dan dia maya sebab dia terbentuk belah kiri. Jadi adakah nyata? Tak. Tegak, ya. Songsang? Tak songsang. Adakah kecil? Tak, dia lebih besar. Jadi jawapan dia B, tegak. Senang kan? Okey. Next, nombor 4. Rajah 2 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung. Okey. Diberi ketinggian objek dan imej sama. Jarak antara objek dengan imej adalah 60 cm. Ni objek, ni imej. Okey. Jarak antara mereka kat sini adalah 60 cm. Jadi bila jarak antara mereka 60 cm, bila kita belah dua, maksudnya ini 30 cm. Daripada sini ke sini 30 cm. Okey. Jadi dia kata berapakah panjang fokus kanta? Okey, panjang fokus kanta adalah ni, kita tengok balik definisi. Okey, panjang fokus kanta, jarak antara titik fokus dengan pusat optik. Okey, mana titik fokus dengan pusat optik? Pusat optik, cikgu tukar warna pen supaya awak lebih nampak. Ini pusat optik, ini titik fokus. Okey, jadi kena belah dua lah. Daripada sini ke sini 30 cm. Ni F ni dia macam separuh daripada ni, jadi 15 cm lah. Jawapan dia B, nombor 4 ni. Okey, 4B 15 cm. Okey, next soalan nombor 5. Rajah 3 menunjukkan sinar cahaya melalui sebuah kanta cembung. Apakah yang diwakili oleh Q dan R? Paksi utama yang ni. Macam mana kita tahu ni paksi utama? Sebab dia tak ada anak panah. Yang ini ada anak panah. Garisan yang lain yang ada anak panah tu, maksudnya dia sinar cahaya. Yang tak ada tu maksudnya dia paksi utama.
Okey. Sekarang apakah yang diwakili oleh Q dan R? Senang je. Q ni adalah pusat optik. Jadi A dan D cancel. Okay, E dan D cancel. Kemudian kita tengok R. R ialah titik fokus. Okey, jadi jawapan dia adalah B. Senang je. Okey, nombor 6. Rajah 4 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cekung. Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung? Okey, macam cikgu cakap tadi, kanta cekung ni, ciri imej dia tak berubah. Awak boleh hafal kanta cekung sebab ciri imej dia memang akan maya, tegak dan dikecilkan. Tetap akan macam tu. Maya, tegak dan dikecilkan. Jadi, maya betul, tegak betul, dikecilkan betul. Jadi bertanya bukan. Yang bukan of course lah C. Jadi soalan nombor 6 jawapan dia C. Okey. Nombor 7, rajah menunjukkan satu peralatan optik. Okey, ni peralatan optik iaitu kanta pembesar. Okey, kita tengok soalan dia. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kedudukan imej bagi peralatan optik tersebut? Okey, kita tengok untuk kanta pembesar ada dalam buku teks boleh rujuk. Okey, ini. Objek dia antara F dengan pusat optik. Objek dia duduk kat situ. Okey, jadi jawapan dia nak tanya pasal, okey, jawapan dia nak imej kan. Okey, kita tengok imej kanta pembesar. Jadi imej dia, jarak imej lebih jauh daripada F, ni jawapan dia. Okey, jarak imej lebih jauh daripada F. Jadi soalan nombor 7, jawapan dia D. Okey, nombor 8. Satu objek diletakkan di antara F dengan 2F bagi sebuah kanta cembung. Antara rajah sinar berikut yang manakah betul? Okey, yang ini awak boleh tengok saja, boleh tahu jawapan sebenarnya. Kita tengok sama-sama. First, step yang pertama, daripada objek kena lalu ke paksi kanta, kemudian dia akan terbias dan lalu ke titik fokus. Ini salah sebab dia lalu kat 2F. A salah. Okey, kita tengok B. Daripada objek lalu ke paksi kanta, kemudian terbias ke F. Okey, ini betul. Kemudian daripada objek dia akan lalu ke pusat optik. Ni dia tak lalu kan? Salah. Dia tak lalu kat pusat optik, dia lalu kat atas ni. Salah ni kat atas ni. Okey, sebab pusat optik adalah yang ni kat sini. Jadi garisan tu tak lalu kat sini, salah lah ni. Okey, C. Kita tengok C. Okey, first daripada objek lalu ke paksi kanta, kemudian terbias lalu dekat F. Okey, ni betul. Step yang pertama ni betul. Kemudian daripada objek kena lalu pusat optik. Betul. Kemudian ada persilangan. Okey, ni betul. C. Nak tengok D pun boleh. Daripada objek ke paksi kanta, terbias lalu F. Okey, ni betul. Tetapi yang ini pula dia tak lalu dekat paksi, tak lalu kat pusat optik. Jadi dia salah lah. Jadi jawapan dia C. Okey, C yang betul. Okay, next tengok soalan lain. Soalan nombor 9. Rajah 6 menunjukkan pembentukan satu imej dengan menggunakan kanta cembung. Antara imej yang berikut, yang manakah mewakili jarak imej? Okey, kita tahu dia dah bagi kat sini, ini objek. Okey, bila objek daripada objek akan terhasilnya imej. Inilah imej. Jarak imej adalah jarak antara imej ke pusat optik. Ni jarak pusat optik ke bawah, ni jarak imej. Jadi jarak antara mereka ni lah. Maksudnya K dan M. Jawapan dia D lah. Nombor 9 D. Untuk yang blur-blur lagi, cikgu tunjuk nota. Okay. Jarak imej. Okay, ni. Jarak imej. Jarak antara imej dengan pusat optik. Okay. Jarak antara imej dan pusat optik. Jadi imej dia yang M ni. Pusat optik yang K ni. Jadi KM lah jawapan dia. Okey, nombor 10. Antara istilah optik berikut yang manakah dipadankan dengan betul? Okey, paksi utama adalah garis lurus yang melalui pusat optik dan berserenjang dengan titik fokus. Kemudian jarak B, jarak objek adalah jarak antara imej dengan pusat optik. Okey, jarak antara imej dengan pusat optik ni adalah jarak imej lah, bukan jarak objek. Kemudian jarak imej, jarak antara objek, salah. Dia tertukar ni. Ni untuk ni, yang ini untuk sini. Jadi sekarang A ke D yang betul? D, jarak antara titik fokus dengan pusat optik, ya, dia adalah panjang fokus. Jadi jawapan dia D. Okay, jadi kenapa A salah? Sebab A dia ada guna ayat berserenjang ni. Sebab kita tengok contoh dalam buku teks. Paksi utama yang ini, garis lurus yang melalui pusat optik dan melalui titik fokus. Dia tak ada cakap pasal berserenjang. Okay, jadi jawapan nombor 10 adalah D. Kemudian nombor 11.
Kuasa pembesaran kanta mata dan kanta objek bagi sebuah mikroskop masing-masing ialah 50 kali dan 5 kali. Berapakah kuasa pembesaran mikroskop tersebut? Okey, ingat kalau ada soalan kuasa-kuasa pembesaran macam ni yang melibatkan mikroskop, awak kena ingat dia mesti darabnya. Mesti darab. Okey, sebab formula dia, jom kita tengok formula dia dalam buku teks. Mikroskop, mana kita cari mana mikroskop. Okey, ni. Kuasa pembesaran mikroskop adalah kuasa pembesaran kanta objek darab dengan pembesaran kanta mata. Jadi hanya darab. Okey, pembesaran kanta mata dan kanta objek. Kita bagi dua-dua jadi hanya darab. 50 darab 5. Jawapan dia untuk nombor 11 adalah D, 250. Jadi kemudian soalan nombor 12. Sebuah teleskop terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 45 cm dan kanta mata dengan panjang fokus 10 cm. Dia nak jarak pemisahan. Selalu macam tu. Untuk teleskop mesti akan tanya jarak pemisahan. Jadi sebenarnya kalau teleskop tambah. Tadi mikroskop kena darab kan. Tapi kalau teleskop kena tambah. Kita tengok mana dia dekat buku teks. Kita pada pelarasan normal, jarak antara kanta objek dan kanta mata sama dengan FO tambah FE. Panjang fokus kanta objek tambah dengan panjang fokus kanta mata. Jadi itu adalah formula untuk teleskop, hanya perlu tambah sahaja. Jadi 45 tambah 10. Jawapan dia 55. Jadi nombor 12 jawapan dia adalah C. Kemudian nombor 13, rajah 7 menunjukkan sebuah mikroskop antara A, B, C dan D yang manakah merupakan kanta mata bagi mikroskop tersebut. Okey, kanta mata adalah yang ni. Sebab, kenapa? Sebab mata kita kat sini. Bila kita tengok mikroskop tu, mata kita kat sini. Ni bulu mata. Mata kat situ. Lawa tak cikgu lukis mata? Okey, nombor 13 jawapan dia A. Kat sini, yang kat C ni baru kanta objek yang ada 3, 4 ni. Okey. Nombor 14. Antara berikut yang manakah ciri imej yang dihasilkan oleh teleskop? Teleskop confirm maya. Jadi jawapan nombor 14 adalah C, maya. Ingat untuk teleskop, untuk cikgu bagi tips kat sini. Untuk teleskop, mikroskop dengan kanta cekung dan juga kanta pembesar. Okay, empat benda ni confirm dia akan jadi maya. Jadi boleh hafal. Okay, itu saja.